Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita masuk pada episod yang ke-40, yakni panduan menghadapi wabak penyakit ta'un munasabah coronavirus, bahagian yang ketiga. Marilah sama-sama kita sentiasa mengamalkan doa-doa perlindungan pada musim penularan penyakit ataupun apa-apa sahaja wabak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma tahhir qalbi. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah walaupun penularan COVID-19 ini telah berjalan selama setahun 4 bulan ataupun hampir setahun 6 bulan tadi, namun kita tidak pernah putus harapan terus menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Alimul Hakim. Apapun berlaku, ternyatalah bahawa kerosakan dalam hidup ini sama ada di daratan mahupun di lautan disebabkan oleh usaha tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasaba aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud telah nyatalah kerosakan dalam hidup sama ada di daratan mahupun di lautan disebabkan usaha tangan-tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan mereka sebahagian daripada akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah dan insaf. Surah Rum ayat 41. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa-apa pun yang menimpa kamu dari sesuatu bala bencana, maka ia adalah disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, bahawa ta'un ataupun munasabah coronavirus ini ataupun mikrobas dianggap sebagai tentera-tentera Allah yang memberi inzar ataupun risalah amaran dari Allah untuk hamba-hambanya di dunia agar mereka cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "At-ta'un syahadatun lil mu'minin wa rahmatun wa rijsun 'alal kafirin." Bahawa sebenarnya ta'un itu merupakan syahadah bagi orang-orang yang beriman jika mereka mati syahid, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi ia merupakan kotoran najis bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi hakikat penyakit ta'un corona adalah merupakan satu sunnatullah yang berbentuk bala bencana, ujian, fitnah dan wabak yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala atas beberapa sebab daripada perbuatan hamba-hambanya. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, begitulah keadaan manusia bekerja keras. Dengan adanya ujian ini, mereka semakin aktif, semakin banyak kajian-kajian yang dilakukan terhadap
apakah sebenarnya virus COVID-19 ini. Maka dari itu, kita telah ambil pada bahagian yang kedua, apakah cara-cara menjaga dari serangan virus, kerana kita umat Islam sentiasa bersifat proaktif tadi. Maknanya kita mengambil langkah-langkah sebelum berlakunya apa-apa pun bencana, wabak dan sebagainya. Maka menurut Profesor Ismail Lutfi di dalam kitabnya, yakni panduan, bagaimana panduan dalam kita menghadapi penyakit taun munasabah coronavirus COVID-19 ini, memberikan kita beberapa panduan. Ada 11 panduan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, makan minum menurut sunnah, halalan thayyibah. Yang ketiga, senantiasa bersenam. Yang keempat, mendedahkan diri kita di bawah sinaran matahari. Yang kelima, stay at home, melazimi di rumah jika tidak perlu. Jika perlu keluar rumah, maka hendaklah kita mengambil langkah-langkah berhati-hati dengan memakai pelitup, sanitizer dan apa sahaja yang dinamakan safety social distancing. Yang ketujuh, menjauhi maksiat dan kembali kepada Allah dan meninggalkan segala macam dosa. Yang ke-8, menjauhi perhimpunan ramai ataupun dipanggil social gathering. Yang ke-9, seterusnya adalah pesakit tidak berlalu lintas di kawasan orang-orang yang sihat. Maknanya pesakit yang dijangkiti oleh coronavirus 19 tidak berlalu lintas di kawasan orang-orang yang sihat ataupun daerah orang-orang yang sihat. Yang ke-10, jampi ruqyah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ke-11, mengamalkan herba-herba sunnah. Yang ke-12, kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang ke-13 adalah banyak berzikir dan berdoa, kerana doa itu merupakan silah senjata orang-orang yang beriman. Dan yang ke-14, sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam ujian. Sahabat-sahabat khazanah Islam, apakah yang dimaksudkan langkah yang ke-19? Yang ke-9, yakni pesakit yang dijangkiti tidak berlalu lintas di kawasan orang-orang yang sihat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yakni wafir minal majdhum kama tafirru minal asadi. Larilah kamu dari orang yang berjangkit, berpenyakit kulit, yang berjangkit seperti kamu lari dari singa yang berbahaya. Hadis Sahih Bukhari 5707. Kesemuanya itu boleh membawa kepada merebaknya penyakit, kepada lebih luas kawasannya ataupun lebih ramai mangsanya. Sebab itu kita dilarang keras seorang pesakit keluar dari daerah membawa penyakitnya, wabaknya kepada orang lain. Walaupun ke masjid ataupun kelas-kelas pengajian ataupun perhimpunan-perhimpunan yang sering dilakukan di kalangan masyarakat. Sahabatku khazanah Islam, memanglah ajaran Islam sejak dahulu 1400 tahun masih tetap benar, relevan, dan ajaran ini telah diamalkan oleh umat Islam termasuklah Khalifah Umar ibn Khattab sewaktu menghadapi ta'un Imas pada tahun ke-18 Hijrah. Kenapa dinamakan ta'un Imas? Kerana Imas adalah sebuah bandar di antara Al-Quds dan Al-Ramlah, di mana ta'un mulai berlaku di Imas kemudian melarat ke seluruh Syam ataupun Syria. Mu'jam Al-Buldan 157 jilid yang keempat. Hadis muttafaqun alaih daripada Imam Al-Bukhari, yakni hadis 5729 dan Sahih Muslim 2219. Nah, sebagai orang-orang yang beriman, kita hendaklah berusaha mengambil langkah-langkah berhati-hati, mengenakan vaksin 1, 2 dan sebagainya, sentiasa menggunakan pelitup dan menggunakan sanitizer, dan dalam masa yang sama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertawakal
kepada segala macam strategi kita. Kita tidak bertawakal kepada ubat, tidak bertawakal kepada vaksin 1, 2 ataupun sebagainya. Melainkan kita bertawakal kepada Allah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan berusaha. Kerana setiap penyakit itu pasti ada ubatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim yang berbunyi, qal likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da' bari'a biiznillah. Maknanya setiap penyakit itu ada ubatnya. Apabila penyakit dan ubat sepadan menemui jodohnya, maka pasti akan sembuh biiznillah. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, yakni sikap orang mukmin sentiasa kembali kepada Allah. Ingatlah bahawa Allah akan menimpa sesuatu bencana, fitnah, ujian ke atas mana-mana hambanya supaya mereka kembali mentaati Allah dan berdamping diri padanya. Serta beribadah dan terus berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajadah, demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit azab dunia sebelum azab neraka yang lebih besar akan di akhirat nanti kelak. Surah Sajadah ayat 21. Begitu juga kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahawa Al-Quran adalah penawar yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seterusnya, kita juga mengamalkan jampi ruqyah menurut Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana apapun kesakitan daripada yang dihadapi oleh Nabi SAW, Nabi akan melakukan ruqyah untuk dirinya dan begitu juga untuk sahabat dan ahli keluarganya. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma rabbun nas adhibil ba'as ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk ishfi shifa'un la yughadiru saqamak, yang bermaksud, wahai Tuhanku, Tuhan manusia yang selalu menyembuhkan penyakit-penyakit, sembuhkanlah penyakit hamba-Mu ini, kerana Engkaulah penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau, sebagai sembuhan yang tidak diulangi dengan penyakit yang lain. Sahih Bukhari. Seterusnya, yang kedua, bagaimana dianjurkan oleh Nabi SAW, kita berlindung dengan nama-nama Allah yang sifat yang baik-baik. Nabi SAW telah berkhabarkan kepada kita, apabila nama-nama Allah disebut, segala yang jahat dan bahaya akan musnah dan hilang kekuasaannya. Sebagaimana Nabi ajarkan kita satu doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, asma' dan sifatnya, jika tidak akan ada yang boleh mendatangkan bahaya kemudaratan kepadaku ataupun kepada kami, sama ada kejahatan itu dari bumi yang begitu juga yang bertebaran di udara yang lepas, yakni di langit, dan Allah maha mendengar doa-doa dan rayuan hambanya, dan alim, wahuwal alim, dan maha mengetahui apa yang sedang kita hadapi selama hampir 2 tahun ini. Begitu juga doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam warfa' waba'a kuruna anna wa buyutina wa 'anil ibadi wal bilad. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon perlindunganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk yang menjangkit yang telah menular seluruh dunia ini. Maka hindarkanlah, angkatlah wabak corona ini daripada kami dan begitu juga keluarga kami, rumah-rumah kami,
serta hamba-hambamu dan negeri yang kami cintai ini. Seterusnya, bagaimana kita lihat apa-apa langkah-langkah yang dilakukan, tidak kira di Singapura, Malaysia, Indonesia ataupun di Australia. Satu lagi yang diamalkan, yang dikatakan oleh Profesor Ismail Lutfi, hendaklah kita selalu jampi ataupun ruqyah diri sendiri, pesakit-pesakit, dan begitu juga ruqyah anak isteri kita dengan doa-doa ma'thurat. Amalan-amalan perlindungan dan langkah-langkah perlindungan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ruqyah dengan surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah juga dinamakan surah Syifa, surah penawar. Minta perlindungan Allah dengan surah Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah kita baca tiga-tiga surah ini, ditiup pada tapak tangan kita, kemudian disapu ratakan seluruh badan, terutama tempat-tempat yang sakit. Yang ketiga, sentiasa mengamalkan berwuduk walaupun lebih daripada 5 kali ketika kita hendak keluar rumah, ketika kita hendak menyentuh makanan minuman. Ini amalkanlah berwuduk untuk mendapat perlindungan, kerana wuduk itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Dan amalkanlah surah Al-Fatihah, dan begitu juga 10 ayat surah Al-Baqarah daripada Alif Lam Mim, kemudian surah Ayatul Kursi ayat 255, 256 dan 257, dan akhir surah Baqarah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang keenam, amalkanlah doa-doa zikir dan doa-doa perlindungan. Mudah-mudahan Allah memberi kita perlindungan. Nah, sahabat-sahabatku khazanah Islam, langkah yang ke-10, banyakkan istighfar dan bertaubat dan kembali kepada Allah. Istighfar dan taubat adalah amalan asasi. Menurut Dr. Ismail Lutfi, dikatakan bahawa amalan asasi lagi amat penting bagi setiap umat Islam, kerana istighfar dan taubat adalah sangat berfaedah kepada umat Islam, terutama dalam menolak bala dan bencana yang sedang kita alami ini. Hampir 1 tahun 6 bulan, ataupun ada yang mengatakan sudah 2 tahun. Subhanallah, siapakah yang beriman dan beramal dengan jaminan Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha gagah lagi maha bijaksana, yang tidak pernah menyalahi janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau ya Allah tidak pernah memungkiri janji. Langkah yang ke-11 yang dilakukan, yakni panduan menghadapi penyakit ta'un dan munasabah coronavirus COVID-19 ini, ialah sentiasa berzikir dan doa-doa perlindungan. Memang telah hampir sepakat sekalian ahli ilmu bahawa tidak ada usaha menolak bala dan wabak lebih berkesan daripada memperbanyakkan zikir dan doa-doa perlindungan, serta bertasbih kepadanya, terutama doa maghfurat pagi, petang, siang dan malam, yang dikatakan al-adhkar an-nabawiyah. Dan seterusnya, berzikir dan berdoa, antaranya sabda Nabi SAW, la yaruddul qada illa ad-du'a, tidak ada yang dapat menolak akan qada Allah ataupun bala kecuali dengan berdoa, kerana doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Hadis Tirmizi 2139. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, oleh kerana doa adalah sangat besar manfaatnya, maka digalakkan supaya kita banyak berdoa kepada Allah, walaupun kita dah lakukan macam-macam langkah-langkah keselamatan dan berhati-hati, tapi kita terus berdoa dan kembali kepada Allah, dan selalu berdoa dengan doa mustajab, terutama doa selamat, doa keluar rumah, doa minta perlindungan dan afiat, dan doa-doa syifa daripada apa-apa pun penyakit wabak dan sebagainya. Begitu juga seterusnya muslimin muslimat, doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Seterusnya, selain daripada berzikir, berdoa dan amalkan doa-doa perlindungan, dan begitu juga ruqyah sunnah, kita juga mengamalkan herba-herba sunnah sebagai langkah-langkah untuk menguatkan imun sistem kita ataupun kekebalan badan kita agar tidak mudah dihinggapi oleh berbagai macam virus ataupun wabak ataupun penyakit. Yang tidak asing bagi kita ada 8 perkara. Di antaranya amalkanlah minum minyak zaitun, dan yang kedua minyak miskul abyad kasturi putih, dan begitu juga daun sidar ataupun daun bidar. Yang keempat amalkanlah habbatus sauda, yang kelima kurma ajwa Madinah, yang keenam sahabat-sahabat khazanah Islam raihan ataupun daun kemangi, ataupun setiap herba yang manis adalah merupakan herba. Yang ketujuh amalkanlah minum air madu campuran dengan air suam. Yang ke-8 lazimkanlah kita minum air zam-zam. Maka ke-8 ini apakah perlu rawatan dengan herba ruqyah sudah disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Sebagai tambahan, 10 syifa terbaik antaranya adalah tilawatul Quran. Dalam keadaan begini kita dianjurkan untuk minum air mineral sekurang-kurangnya satu hari 1.5 liter ataupun 2 liter bagi orang yang badan lebih daripada 6 kg. Yang ketiga, minum air madu asli bercampur dengan air suam. Yang keempat, hadirin sahabat-sahabatku, tidur yang cukup ataupun rehat yang cukup. Yang kelima, berjalan kaki setiap hari menghirup udara yang segar. Yang keenam, berjemur di bawah sinaran matahari, itu merupakan amalan sunnah Nabi. Dan yang paling mujarab sekali, amalkanlah puasa-puasa sunnah, sama ada setiap Senin dan Khamis ataupun hari-hari yang dikatakan ayyamul bid, 13, 14, 15, pertengahan bulan. Yang ke-8, dalam keadaan begini kita memerlukan imun sistem yang kuat, makanan yang seimbang. Yang ke-9, amalkanlah habbatus sauda, sama ada yang minyak ataupun yang serbuk mengikut aturan yang betul. Yang ke-10, dianjurkan oleh Nabi SAW, kuliz zaita waddahinu bih, makan kerana sesungguhnya didatang daripada jaratun mubarak, maknanya daripada pohon yang diberkati. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selain daripada mengamalkan doa-doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita beberapa amalan. Yang ke-13 yakni sujud dan syukur kepada Allah. Tidak ada lain yang dapat kita lakukan ketika penularan COVID virus 19 ini melainkan dengan banyakkan bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apabila datang kepada kamu berita gembira, sama ada mengenai dirimu ataupun anak isterimu ataupun saudara lelakimu ataupun wanita, yang mana mereka selamat ataupun sembuh dari macam-macam penyakit ataupun apa-apa kejayaan walaupun sedikit, maka lakukanlah sujud, sama ada sujud syukur ataupun menunaikan ataupun melaksanakan solat 2 rakaat tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, langkah-langkah yang terakhir untuk kita senantiasa mendapat pertolongan Allah dan perlindungan Allah dalam panduan menghadapi penyakit ta'un ataupun munasabah coronavirus adalah melazimi solat-solat fardu. Usahakanlah melaksanakan solat-solat fardu ini secara berjamaah sekiranya diizinkan untuk ke masjid. Jika tidak keadaan membolehkan, kita lakukan solat berjemaah bersama dengan anak isteri kita, sahabat andai kita, asalkan tidak secara beramai-ramai. Dan inilah di antaranya kalau kita lihat
bagaimana panduan menghadapi penyakit ta'un ataupun ketika menularnya virus 19 ini, agar kita senantiasa diberkati oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuh, akhir sekali marilah kita menutup dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sehingga bertemu lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.